Hari ni kita belajar tentang style. Apa tu style? Bahasa Melayu, style ni gaya lah. Selalu orang confuse. Mana satu gaya, mana satu gerak, mana satu teknik. Selalunya kita confuse lah macam mana kita nak kenal pasti gaya ni. Royce gabungkan topik style dengan simbol. Sebabnya kejap lagi saya ceritalah kenapa dia cerita simbol dengan style. Padahal dia boleh masukkan simbol dengan meaning dalam chapter yang seterusnya. Tapi dia masukkan simbol dengan style. Sebab penulis buku biasanya diorang akan tulis based on diorang punya research. Dan teori yang akan dia nyatakan dalam buku dia based on dia punya research yang dia buatlah di lapangan. Style yang Royce tulis adalah berkenaan ataupun berkaitan dengan simbol yang menjadi identiti sebuah masyarakat. So identity ni dia menurut Royce itu adalah tentang social identity dan juga cultural identity. By cultural, dia maksudkan adalah tari sebagai sebuah budaya masyarakat. Maksudnya ketika masyarakat menari, mereka menunjukkan satu identiti supaya mereka dapat dikenal pasti oleh masyarakat yang lain. Kerana itu apa yang Royce tulis, mereka present diri mereka dari segi berpakaian, dari segi cara diorang menari dan macam-macam lagi lah. Identity ni dia ialah proses of becoming, bukan tentang state of being. State of being ni adalah keadaan awak sekarang. Apakah awak sekarang? Ia adalah tentang proses of becoming something. So kalau awak seorang pondan, identiti sebagai seorang pondan bukanlah tentang identiti awak sebagai pondan sekarang, tetapi identity of becoming a pondan. Macam tu maksudnya. Nak jadi transgender ke, nak jadi apa ke, nak jadi lelaki berpakaian perempuan ke, nak jadi lelaki yang dah tukar alat kelamin perempuan ke dan macam-macam. Ia bukan tentang keadaan diri awak sekarang, tapi ia tentang awak punya proses awak menjadi sesuatu yang lain di satu masa nanti. Itu adalah tentang identity. So apa yang Royce tulis ni adalah tentang bagaimana style yang ditampilkan oleh sebuah masyarakat itu menjadi simbol kepada identiti mereka. So simbol yang Royce cakap ni adalah simbol identity. So simbol yang memberi makna sehingga observer ataupun outsider boleh memberi interpretasi bahawa anda sedang menunjukkan identiti diri anda. Sebab itu dia gabungkan topik simbol dan juga style. Maksudnya style yang dia cakap ni adalah bagaimana style menjadi representasi sebuah simbol. So simbol apa? Simbol identiti masyarakat lah. So itu yang dia maksudkan. Kemudian dia cakap lagi tentang apakah features, ciri-ciri yang ditampilkan itu, sebagaimana kompleks ciri-ciri tersebut ditampilkan kepada observer ataupun outsider. So sebagai contoh, korang pergi ke majlis perkahwinan. Dan majlis perkahwinan tersebut adalah satu majlis perkahwinan yang mana berlaku pertembungan antara dua budaya yang berbeza. Sebagai contoh, paling mudah, katakan ada orang Melayu kahwin dengan orang India misalnya. So, bila awak pergi ke majlis tersebut, sebagai salah satu ahli keluarga orang Melayu yang kahwin dengan orang India, awak pastinya akan berpakaian seperti mana pakaian orang Melayu berpakaian. Cara berpakaian tersebut, menurut Royce, adalah style awak dalam menggayakan awak punya busana untuk merepresentasi satu simbol. Iaitu simbol apa? Simbol identiti awak sebagai salah seorang ahli keluarga yang berbangsa Melayu. Dan kemudian pasangannya yang berbangsa India tu pula, of course dia kahwin dengan orang Melayu tersebut. Tetapi ahli keluarga orang India tersebut ataupun pasangan India tersebut pastinya akan mengenakan baju ataupun busana orang India sebab mereka hendak menampilkan cara mereka berpakaian ataupun gaya mereka berpakaian. Apa yang Royce tulis ni dia agak, pada saya bukanlah confusing, tapi sebab dia berdasarkan dia punya research, maka dia cuba tampilkan bagaimana cara berpakaian ataupun cara duduk seseorang. Ada juga dia tulis tentang bagaimana orang duduk, bagaimana orang silangkan kaki ketika satu majlis perkahwinan, itu menunjukkan identiti diri mereka dan macam-macam lagi. So Royce kata lagi, style adalah satu jenis stereotypes. Maksudnya stereotype ni adalah bagaimana you buat generalization tentang apa yang you tengok. So you tengok satu benda, you terus chop
benda tu sebagai apa yang you fikirkan, apa yang you tahu based on your knowledge. So itu maksudnya yang dikata tentang stereotype. So kalau ada satu masyarakat yang tadi saya kata Melayu dengan India tadi, so Melayu tu oleh sebab dia ada pengetahuan sikit tentang bagaimana orang India berpakaian, so bila dia datang ke majlis kahwin tersebut, dia tengok saja pakaian-pakaian orang India yang sedang dipakai, dia terus ada satu stereotip bahawa oh ini mesti keluarga daripada belah pengantin yang India tadi tu. Dia tak ada pun sangka macam oh mungkin yang pakai baju India ni saja nak stylo kot, ataupun mungkin daripada keluarga daripada belah kita kot tapi aku tak kenal. Tak ada macam tu. Sebab stereotip yang kita nampak ni, kita terus bagi satu judgement. Kau pakai baju India, pastinya kau dari ahli keluarga pasangan India tersebut. Dan aku, oleh sebab aku pakai baju Melayu, maka kau punya stereotyping adalah aku pastinya bangsa aku Melayu dan aku daripada keluarga ini. So itu maksudnya yang Royce cakap dalam apa yang dia tulis tu tentang stereotyping, macam mana ciri-ciri satu penampilan itu ditampilkan oleh seseorang untuk menjadi satu simbol kepada identiti diri mereka ataupun identiti kelompok mereka ataupun identiti budaya maupun identiti bagaimana mereka bersosial dalam masyarakat. So ada lagi lah macam-macam cara bercakap, cara duduk, cara makan dan sebagainya. So itu yang pertama tentang identiti. Keduanya, yang ini adalah rumus yang paling penting yang Royce nyatakan dalam dia punya discussion. Style, kata Royce, mengandungi 3 perkara penting, iaitu satu simbol, satu form ataupun bentuk, satu lagi value orientation. Simbol tadi saya dah ceritalah macam mana suatu perkara atau sesuatu ciri dijadikan sebagai simbol untuk merepresentasi makna sesuatu. Kalau tari itu perkara kedua. Sekarang ni Royce tengah cakap dalam konteks sosial ataupun dalam konteks budaya. So nanti kita boleh kaitkan dengan tari dengan lebih lanjut setelah kita memahami apakah maksud yang Royce katakan dengan representasi simbol tu tadi. Okey, tentang form adalah tentang bentuk. Bentuk ni kita fahamlah, bentuk ni apa yang audience nampak itulah bentuk. Kita nampak bentuk square, nampak bentuk rectangle, triangle, nampak bentuk tubuh manusia, nampak bentuk behavior. Dalam behavior tu mungkin ada cara berjalan, ada cara makan, ada cara duduk, cara bercakap, cara berdiri, cara bergaul dengan masyarakat. So ada satu bentuk behavior yang kita faham daripada apa yang sedang kita tengok tadi. So kalau yang behavior yang saya cakap ni termasuk dengan tari yang sedang kita nak kaji ni, tapi dalam konteks sosial ataupun dalam konteks budaya yang lain seperti budaya acara perkahwinan tadi, kita nampak satu bentuk behavior manusia dari pelbagai sudut. Last sekali adalah value orientation. So ketiga-tiga perkara yang Royce cakap ni, simbol, form dengan value orientation ni, ketiga-tiganya mestilah wujud serentak untuk membolehkan ianya dikenali sebagai sebuah style. So kalau you ada satu ciri yang you ingin jadikan sebagai sebuah simbol, that means you apply ciri tersebut dan kemudian ciri tersebut secara langsung, secara automatik membentuk cara you atau behavior you atau tubuh badan you secara terampil. Kemudian last sekali you ada value di sana, you masukkan value ke dalamnya sehingga manusia boleh menilai ciri tersebut sebagai mempunyai value, nilai yang merujuk kepada ciri budaya you. So ketiga-tiga ini mesti wujud serentak. You apply ciri tersebut dalam kehidupan you tapi you tidak memberikan nilai-nilai tertentu, maka ia tidak menjadi satu style. Simbol dengan forms ni termasuk cara berpakaian, cara berbahasa, bagaimana muzik tersebut dimainkan, bagaimana muzik tersebut diperdengarkan, bagaimana tarian, bagaimana agama, bagaimana jenis-jenis kelompok masyarakat ditampilkan. So ini semuanya membentuk gabungan antara simbol dengan form. So walaupun secara konseptual Royce memecahkan ketiga-tiga ini, tapi secara praktikal di dunia nyata ketiga-tiga perkara ini tidak terpisah. Dia tak boleh simbol keluar simbol saja. So dia tidak memberi form ataupun tidak memberi nilai, tak boleh. Dia mesti secara praktikal di dunia nyata ketiga-tiga ini wujud dalam satu style. Cuma secara konseptual kita boleh pecahkan kepada 3 perkara ini. Seterusnya, style ni kata Royce adalah tentang pilihan, active choice. Maksudnya pilihan you secara sedar ataupun conscious
tentang sesuatu. You pilih nak pakai apa. You pilih nak cakap macam mana. You pilih nak tunjuk perilaku. You pilih cara you untuk berbahasa. So semuanya tentang style adalah tentang pilihan you dalam kehidupan sehari-harian. Bagaimana cara you berbahasa dengan manusia yang lain, bagaimana you menari, bagaimana you main muzik, bagaimana you berinteraksi dengan manusia ataupun yang bukan manusia misalnya. Itu semua adalah satu active choice yang dilakukan oleh manusia secara khusus ataupun satu kelompok masyarakat secara umum. Kalau kelompok masyarakat ni macam orang Melayu kan pakai baju Melayu semua, atau perempuannya pakai baju kurung semua. So nanti orang India ada yang pakai lengga semua, ada yang pakai sari semua. So itu adalah satu active choice yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat secara sedar. So masyarakat secara umum dia ada active choice, tapi manusia juga secara individu dia ada active choice yang kita sendiri pilih. Kadang-kadang kalau kita berada dalam kelompok masyarakat yang sama, kita pilih untuk jadi berbeza. So itu style kita pada waktu itu. Tapi ia tidak merepresentasi identiti yang menjadi simbol seperti mana yang saya cakap awal tu tadi. So simbol identiti tetap identiti you, the process of you becoming what. Tetapi kalau you tukar you punya style secara abrupt ataupun secara tiba-tiba, walaupun secara aktif, tapi secara sementara, ia bukanlah menjadi satu identiti you sebagai identiti diri ataupun identiti bangsa. Cuma you punya intuisi untuk menjadi berbeza daripada orang yang lain. Itu saja. Selain daripada itu, choice ni melibatkan satu proses yang bersifat selektif. So, ketika you membuat pilihan, you sebenarnya bersifat selektif. You memilih. You ada banyak pilihan, tetapi you memilih. Dia macam sama. Satu pilihan, satu lagi pilih juga. Tetapi pilihan ada macam-macam pilihan. You diberikan pelbagai pilihan untuk cara you bercakap, cara you bergaul dengan manusia, cara you berpakaian, cara you menampilkan diri you dalam konteks kehidupan seharian dalam masyarakat. Tetapi you memilih untuk tampil yang bagaimana. So ada orang lelaki dia suka nak tampil lembut sikit, tapi dia tak nak jadi pondan, dia nak tampil lembut sikit, dia nak soft sikit supaya mungkin dia nak orang nilai dia sebagai manusia yang berbudi bahasa, yang lembut hatinya, yang sopan, santun dan macam-macam lagi. Tapi isunya adalah tentang diri you sendiri yang bersifat selektif terhadap pilihan yang ada untuk you apply dalam kehidupan sehari-harian. Sama juga dengan tarian lah. So kalau dalam tarian kita ada macam-macam pilihan. Secara khususnya, kalau you tahu satu tarian dan you ingin menari tarian tersebut, pastinya you diberi pilihan dengan muzik yang macam-macam jenis, ragam tarian yang ada macam-macam, dengan busana yang pelbagai warna, pelbagai jenis. Tetapi you sendiri bersifat selektif. You pilih lagu yang spesifik. You pilih ragam tari yang spesifik. You pilih busana yang spesifik. You pilih cara penampilan yang spesifik dalam tarian you. So yang itu adalah tentang style. So dalam pilihan yang banyak, you bersifat selektif. Pilihan tu tadi kita cerita tentang active choice. Bukannya pilihan secara subconscious. You tak sedar, tiba-tiba you tengah tidur, tiba-tiba kau sleepwalking. Betul, jalan mengigau ke apa. Itu pilihan yang tak sedar. Tiba-tiba kau berjalan waktu kau tidur. Tiba-tiba kau bercakap waktu kau tidur. Kau sebut nama perempuan lain ke, kau sebut nama lelaki lain waktu kau tidur, waktu kau mimpi. So itu pilihan yang kita yang tak sedar, ataupun kita reflect, automatic reflect terhadap sesuatu. Kan kalau kau sarung batu, waktu kau berjalan kau sarung batu, itu bukan active choice. Maksudnya reflect yang berlaku ketika kau tersadung, terlanggar batu tersebut bukan active choice. Kau mereflect terhadap situasi tersebut berdasarkan apa yang otak kau mampu fikir secara pantas ketika itu. Sebab tu orang yang kalau badan dia besar dan dia jarang bersukan, dia tak tahu silat pun, kalau dia tersadung batu, dia akan tersungkur dan dia tak boleh nak reflect apa-apa. Dia tak boleh nak buat apa pun sebab badan dia tak boleh mereflect secara automatik, sebab subconscious mind tidak membantu dia secara kognitif untuk mereflect kepada situasi tersebut. Bila kognitif gagal, maka psikomotor pun tak ada tindakan apa-apa lah, relax je lah, badan pun tak ada nak buat apa-apa, hanya mampu menjadi bam, jatuh. Tapi kalau orang yang katakan dia ada martial arts knowledge dan badan dia secara memori, tubuh badan dia dah pun terbiasa dengan bila tersadung ataupun nak terjatuh, dia akan mungkin dia berguling, mungkin dia akan stabilize badan dia secara pantas. So orang-orang macam ni
ketika dia tersadung batu tersebut, pastinya dia tak akan tersungkur, ataupun mungkin dia tersungkur tapi reflection dia berbeza dengan orang gemuk tu tadi. Sebab subconscious dia membantu dia memproses situasi tersebut secara kognitif dan psikomotor secara automatik mereflect kepada situasi tersebut. Dan akhirnya keputusannya ada dua jenis, sama ada kau tersungkur macam orang gemuk tu tadi, ataupun badan kau mereflect secara automatik dan kau menyelamatkan diri kau ketika kau tersadung. So, itu adalah tentang pilihan yang berlaku secara automatik, secara subconscious, secara separa sedar, dan bukan satu pilihan yang bersifat aktif. Kalau pilihan bersifat aktif ni, kau pergi bungee jumping, badan kau dah diikat dah pun dengan segala tali-tali itu, dan kau ada pilihan untuk kau terjun ataupun tak terjun. Walaupun kau dah sampai di tempat tersebut dan dah dipersiapkan, preparation semua dah siap untuk kau buat bungee jumping tu tadi, pilihannya apa? Lompat ataupun tak lompat. Dan kau secara sedar kau pasti fikir, okey, aku lompat, dan kau lompat. So itu pilihan kau secara aktif. Melainkan ketika kau fikir macam tu, kau melangkah selus-selus tapak dan kaki kau tersadung dan kau terjatuh ke bawah. So kau terjatuh tu bukanlah pilihan yang aktif. So ketika kita memilih secara aktif, kita memilih secara selektif. Sebab itu dalam masyarakat yang berbudaya, ketika dia membentuk satu kebudayaan yang bersifat praktis seperti tari dan muzik misalnya, walaupun berlaku adaptasi dari budaya-budaya yang luar dan berlaku akibat daripada pertembungan budaya misalnya, mereka sebenarnya membuat pilihan secara aktif dan mereka memilih secara selektif. Tapi yang ini tidak termasuk dengan pilihan-pilihan yang dipaksa, contohnya yang berlaku dalam political hegemony ataupun power relation yang mana you tak ada pilihan dan you dipaksa. Contohnya kau dipenjara dalam penjara mana-mana, kemudian kau dipaksa menari bogil dalam penjara tersebut oleh kau punya inmates. Itu bukan pilihan kau. Itu kau terpaksa. Itu different story. Kemudian dalam manusia memilih dan mereka membuat pilihan secara selektif untuk menampilkan identiti secara simbolik dalam bentuk form yang mempunyai nilai, manusia biasanya melakukan perkara tersebut, menampilkan kesemua elemen tersebut apabila ada outsider. Maksudnya, you buat semua benda ni apabila ada outsider ataupun ada outside observer yang sedang tengok you. You tak akan buat benda-benda ni kalau hanya orang dalam kalangan you saja. Contoh macam tadi, konteks perkahwinan tu tadi kan. Kalau orang Melayu kahwin dengan orang Melayu, jaranglah kita tengok orang Melayu yang datang ke majlis kahwin tersebut siap berbusana, pakai baju Melayu penuh dengan songkok, dengan apa benda. So, dia tak ada keperluan untuk menyiapkan diri dia, untuk menampilkan diri dia secara simbolik bahawa dia memiliki identiti seorang Melayu. Dia tak perlu semua tu sebab kelompok itu adalah satu kelompok dalaman, orang Melayu semuanya, walaupun ada yang outsider daripada tempat luar, ada yang dia tak kenal. So walaupun semua yang datang tersebut, walaupun mereka terlibat tapi mereka turut sama menjadi observer dalam majlis tersebut, tapi mereka masih lagi berada dalam konteks kelompok dalaman. So tak ada keperluan orang Melayu datang majlis kahwin orang Melayu siap nak pakai apa tanjak, nak pakai apa perempuan, nak pakai bercucuk sanggul. Tak perlu. Dia tak ada keperluan sebab dia datang tu stereotyping orang Melayu dah tengok, dah tahu Melayu. Tengok Melayu, memang tak ada keperluan. Tapi kalau orang Melayu tersebut datang ke majlis kahwin, kau pakai siap full set satu badan daripada hujung rambut sampai hujung kaki, lengkap seolah-olah nak menampilkan identiti kau sebagai orang Melayu, orang akan jadi pelik lah sebab benda tu tak sepatutnya berlaku. Sebab itu Royce kata tadi, style yang mengandungi semua benda tu tadi, you punya pilihan, ada symbolic representation, ada value di dalamnya, ada sehingga membentuk you punya form secara keseluruhan itu, perkara itu berlaku ketika wujudnya outside observer. So bila ada orang tengok, you akan tunjukkan bentuk. Sebab itu kalau dalam tarian orang yang menari di kampung-kampung, misalnya dalam tarian sosial, ketika majlis perkahwinan di kampung, orang tak ada keperluan untuk pakai busana yang lengkap, dia tak ada keperluan. Tetapi bila dia dipanggil untuk membuat persembahan di pentas, nah tengok dia punya kostum dah jadi lain. Dia tak pakai dah baju-baju yang seperti mana dia menari ketika dalam konteks sosial di kampung dia, tak buat dah. Dia akan tampil dengan kostum yang lengkap, seolah-olah apa, nak tampilkan dia punya identiti dia sebagai pemilik budaya, sebagai
bangsa tertentu, sebagai orang tertentu, macam-macam lagi. Banyak benda yang dia nak tampilkan dalam ketika dia berbusana tersebut. Saya cerita busana sebab Royce banyak cerita tentang tu. Tapi tugas awak ialah bagaimana tentang pilihan konten tarian. Sebagai contoh, ragam tarian misalnya. Sebelum saya kahwin, saya dah belajar dah Zapin Koris di Batu Pahat. Saya tak belajar di Batu Pahat pun, saya belajar di KL. Waktu itu, ragam yang saya belajar ada 3 varian dan seluruh Johor menari dengan 3 varian. Tapi bila saya pergi ke kampung, saya menari dengan orang kampung dan saya menari dengan rakan-rakan saya, kawan-kawan saya di Batu Pahat. Rupanya ada satu ragam rahsia. Dia panggil ragam rahsia. Kenapa adanya ragam rahsia? Dalam silat biasa dia ada buah pukul rahsia, dia ada bunga rahsia. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat bunga ni. So, benda-benda macam ni dalam tarian berlaku. Tidak semua ragam tari kita tampilkan untuk merepresentasi kita punya bentuk tari. Kalau tarian muncul di atas pentas, you sebagai researcher bila you tengok, okay, you fahamlah bahawa ragam tersebut ditarikan di atas pentas untuk merepresentasi budaya tari tersebut ataupun menunjukkan tentang kandungan yang terdapat dalam budaya tarian tersebut. Tetapi tugas you sebagai researcher mungkin secara dengan lebih lanjut adalah untuk mencari ragam-ragam yang dipilih secara spesifik untuk tidak ditonjolkan di atas pentas. Itu pastinya ada. So ketika kita buat fieldwork, biasanya kita akan jumpalah. Sebagai contoh, kalau waktu saya di Sempurna, orang Bajau Laut khususnya, dia tak pentaskan tarian igal lelang ataupun igal lelaki dalam bentuk sebagaimana mereka menari ketika di acara ritual. Jadi igal lelang yang timbul di atas pentas tu adalah igal yang seolah-olah muscular, yang menunjukkan kelelakian semata-mata. Tetapi gaya tari sebenar tidak ditunjulkan. Gaya tari seolah-olah macam kerasukan, seolah-olah macam tak ada kontrol terhadap tubuh badan, yang itu tidak ditunjulkan di atas pentas. Jadi ketika kelompok budaya ini memilih kandungan tarian yang akan ditunjulkan di atas pentas, mereka bersifat selektif. Mereka pilih apa yang patut dipersembahkan di atas pentas. Ada ragam-ragam tari yang tidak dipentaskan, ada bentuk-bentuk busana yang tidak ditunjulkan kepada audiens, ada warna yang dia simpan khas untuk kelompok tertentu dalam masyarakat. So ini berkaitan dengan social status dan struktur persembahan dalam bentuk ritual dan macam-macam lagi. So itu tugas awak ketika berada di lapangan. Maksudnya ketika awak tengok satu tarian tu dipentaskan kepada awak, stereotyping bahawa ini adalah budaya sebenar masyarakat, itu tidak sepatutnya berlaku. Ketika awak tonton tu, awak mesti ada satu skepticism bahawa kandungan ini tidak lengkap sebab pemilik budaya dia secara aktif memilih konten untuk dipersembahkan kepada awak. Faham ke maksud saya? Faham kan? Simple saja. So kalau semua yang ada atas pentas tu awak terima bulat-bulat sebagai konten kandungan keseluruhan yang merepresentasi budaya tari masyarakat di kampung tersebut, maka itu agak tidak tepat sebenarnya. Maka sebab itu kita kena pergi ke lapangan, dapatkan kita punya data dan macam-macam lagi. Menurut Royce lagi, style yang Royce maksudkan adalah tentang code switching. Code switching ni ringkasnya macam cara awak bercakap lah. Kalau Rollins, dia orang Sabah, dia jumpa kawan dia, orang dusun, dia mungkin dia cakap dusun. Kemudian dia jumpa orang Sabah yang lain, yang bukan bangsa dusun, dia akan terus cakap dengan dialek ataupun accent orang Sabah. Kemudian dia jumpa dengan saya yang bukan orang Sabah, dia akan cakap macam orang KL bercakap. So yang itu code switching. Dalam language kita ada code switch. Kita jumpa mak kita, kita cakap dengan sopan santun, and then kita jumpa dengan adik-adik kita terus code switch. Kita tukar cara kita bercakap, pemilihan perkataan, cara penyampaian, macam-macam lagi kita code switch. So dalam konteks style yang Royce cakap ni adalah tentang code switch, bahawa manusia dalam kelompok budaya, mereka sering melakukan code switching ketika mereka menampilkan elemen budaya mereka. Sebab itu ketika kita menari tarian kita di kampung, kita buat benda lain. Bila kita diminta perform tarian kita yang di kampung tu di atas pentas, kita akan code switch. Kita tak buat seperti mana di kampung kita. Kita akan buat ada pola lantai, ada busana yang cantik, yang meriah-meriah, ada tambah lighting, ada macam-macam yang kita buat dengan tarian kita. So itu adalah tentang code switching. You tukar kod-kod budaya secara pantas untuk tujuan sesuatu. Dalam konteks ini tujuan pementasan lah, you nak pentaskan kepada outside observer yang asing daripada budaya you tukar cara you
menampilkan tarian tersebut. So yang itu yang Royce katakan tentang code switching. So dalam masa kita code switch kita punya elemen budaya, kita sebenarnya sedang code switch juga kita punya cultural identity, social identity, macam-macam yang kita tukarkan secara pantas waktu kita menampilkan kita punya style.